Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai, sebab kita sentiasa dalam fasa shadow ban ya, di bawah pentadbiran ini, dan sertai Telegram saya, Regi JC Ritaudin. So, ini masih berkenaan dengan ura-ura yang bertiup kencang ada sesuatu yang akan berlaku dalam masa terdekat. Dan kalau tidak ada angin, masakan pohon tidak akan bergoyang lah. Kalau tidak ada api, masakan ada asap bla 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 bla. Ini semua terpakai. Ini semua terpakai berdasarkan kenyataan-kenyataan yang telah dan sedang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin UMNO seperti Ashraf Wajdi yang telah saya sentuh ya. Kemudian Ahmad Maslan, kemudian Ketua Penerangan Pemuda UMNO ya. Sekarang ni mereka semua dah jadi pakar undang-undang. Dan mereka tengah menakut-nakutkan ahli parlimen itu yang saya lihat lah. Contohnya, jika anda tarik sokongan terhadap kerajaan, tidak setia kepada parti atau dasar parti, maka anda perlu bayar 100 juta dan sebagainya. Okey, so macam-macam kenyataan dikeluarkan. Baik, saya dah sentuh dalam live-live sebelum-sebelum ini. Anda perlu sentiasa rajin ke Facebook Regi JC Ritaudin dan runjuk ya live-live yang dilakukan. Dan anda boleh lihat saya telah memberi 1-2 sebab mengapa perjanjian yang telah ditandatangani di antara Zahid atau kepimpinan UMNO dengan MP-MP sebenarnya bukan ditandatangani dengan MP-MP, ianya ditandatangani dengan ahli-ahli UMNO sebagai syarat untuk membenarkan mereka menjadi MP, calon pilihan raya ya. So itu sebenarnya bukan antara MP dengan Zahid atau UMNO. Dan ianya bersangkut paut dengan kesetiaan kepada parti, dan ianya juga ada clause syarat jika anda tidak setia kepada parti, anda secara sukarela perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat dan sebagainya. So babak ada kewujudan satu bond kesetiaan 100 juta tu disentuh oleh tak silap saya Ahmad Maslan. Maknanya kalau anda tak setia, anda mengingkari ya, sebagai MP anda ingkari kehendak parti, maka anda perlu bayar 100 juta. Kalau 10 ahli parlimen berpaling tadah, maka kena bayar 1 bilion sebagai jumlah. Nah, saya nak beritahu di sini, ini semua mengarut ya. Mereka dah jadi pakar undang-undang ya. Saya nak beritahu, okey, dalam mana-mana perjanjian yang anda buat, tidak semestinya ada perjanjian maka perjanjian itu sah dari sudut undang-undang atau betul dari sudut undang-undang. Contohnya undang-undang negara ni adalah kita tidak boleh membunuh, tak boleh membunuh orang lain. Okey. Kemudian individu A masuk perjanjian dengan individu B bahawa mereka perlu membunuh orang ni dan mereka bersetuju membunuh orang tu. Jadi jika dia tak bunuh, dia kena bayar 100 juta. Jadi syarat yang ditetapkan dalam perjanjian itu sebenarnya melanggar undang-undang negara. So apabila anda memasuki perjanjian yang menyalahi undang-undang negara dan kemudian timbul kesedaran dalam individu B bahawa dia telah masuk satu perjanjian yang melanggar undang-undang negara, jadi oleh itu dia tidak ingin laksanakan apa yang dijanjikan di situ atas kesedaran ianya melanggar undang-undang negara, dan perjanjian itu sebenarnya tidak sah, maka sebenarnya dia tidak perlu bayar 100 juta. Dan sekalipun kalau individu A ni bawa ke mahkamah, tapi kalau dia bawa ke mahkamah, dia bodoh lah. Sebab dia bawa ke mahkamah, maka akan terpapar satu perjanjian yang mengatakan dia dah berjanji bahawa mereka akan bunuh seseorang tu. Tapi apa pun untuk tujuan perbincangan, dia bawa pergi ke mahkamah, maka ada asas kukuh mengapa individu B tak perlu bayar 100 juta ya, sebab in the first place perjanjian itu adalah berkenaan dengan sesuatu yang melanggar undang-undang dan ada kesedaran sudah timbul dalam individu B. So ini satu contoh terpencil, contoh kecil, tak 100% relevan dengan isu UMNO ni, sebab ada banyak senario di mana satu perjanjian itu tidak sah. Tapi pokoknya apa yang cuba saya sampaikan ialah bila ada satu perjanjian, jangan fikir perjanjian itu boleh dikuatkuasakan secara wajib.
Itu mesej saya. Dan ada juga yang membandingkan kes UMNO ni dengan kes Zuraida Kamarudin, yang berdasarkan perintah mahkamah dia perlu bayar denda kepada PKR dalam amount juta-juta sebab dia lompat parti, dia keluar parti PKR dan sebagainya. Itu pun situasi dia berbeza. Tak sama dengan kes UMNO. Kes UMNO, saya akan cerita sebentar lagi. Kes Zuraida ni adalah kesetiaan kepada parti tanpa mengaitkan Zuraida tu dari sudut tanggungjawab dia sebagai ahli parlimen. Ianya tidak mencabul hak Zuraida sebagai ahli parlimen. Dia berbeza kes Zuraida. Kes UMNO ni sebenarnya satu dan ada faktor syarat, iaitu awak nak jadi calon Barisan Nasional, awak kena tanda tangan perjanjian ini dulu. Maknanya bond kesetiaan itu semua sebahagian daripada satu perjanjian. Dan menurut perjanjian ini, awak perlu setia kepada dasar parti. So jika parti yang akan tentukan, parti akan tentukan penubuhan kerajaan, siapa jadi Perdana Menteri, dan awak perlu setuju, dan awak perlu akur, awak perlu ikut. Tak, maka anda kena ada kacau, maaf ya, seperti biasalah. So anda kena penalty 100 juta and all that nonsense. Tapi in the first place, apabila anda meletakkan syarat, dan syarat itu adalah untuk menidakkan ya, syarat itu adalah untuk menidakkan kuasa berperlembagaan yang diberi kepada MP, seseorang MP, untuk menentukan secara sukarela atau peribadi pada bila-bila masa dia sokong atau tidak Perdana Menteri, maka anda telah sebenarnya melakukan sesuatu yang tidak diiktiraf di sisi undang-undang. Sebab anda cuba mengatasi perlembagaan persekutuan. Anda merampas hak, anda tidak ada hak merampas hak MP. Maknanya ahli itu awak beri syarat, dan syarat itu bersandar kepada satu hak yang diberi kepada MP, dan awak hendak mencabul hak itu, awak hendak rampas hak itu, awak hendak tidakkan hak itu. Sekiranya ahli itu menang pilihan raya dan jadi MP, dia tidak boleh laksanakan hak dia untuk menentukan secara sukarela pada bila-bila masa siapa dia suka atau tidak, atau sokong atau tidak Perdana Menteri. Maka anda tidak boleh melakukan itu, dan dengan itu perjanjian itu menjadi tidak sah dari sudut itu. So itu satu je hujah saya. Banyak lagi sebab di mana perjanjian tu, dan saya katakan terang-terang lah, saya dah beritahu berulang kali lah, boleh campak tepi. Okay. So MP sudah ada masa yang lama untuk mengkaji benda ni dari sudut perundangan. Now Zahid ke siapa nak cabar di mahkamah sekalipun boleh cabar, tapi mahkamah kemudiannya kita sudah tahu keputusannya. Okay, kita sudah tahu keputusannya. Alright. Tapi mereka menakut-nakutkan MP. Kononnya ia masih terpakai. Perjanjian. Asyik sebut perjanjian. Kalau dah kata perjanjian tu dah mengikat sangat, mengapa takut sampai tiba-tiba kebelakangan ini hari-hari kita dengar pasal perjanjian ni? Siapa yang cemas sebenarnya? MP ke atau kepimpinan tertinggi? Fikir-fikirkanlah. Sampai MKT kena buat mesyuarat tergempar dan ulangi pendirian parti untuk sokong kerajaan. Sedangkan dah kata ada perjanjian, tak ada masalah. Anwar ada majoriti yang cukup besar, stabil, tak ada masalah. So mengapa tiba-tiba buat mesyuarat tergempar nak ulangi sesuatu yang sudah kononnya dah tak boleh diubah? Fikir-fikirkanlah. Mengapa MKT perlu buat pendirian baru, sedangkan MKT tidak boleh atasi Perhimpunan Agung UMNO, sebab ketetapan Perhimpunan Agung UMNO teratas. Ya. So mengapa tidak panggil ahli-ahli parlimen untuk ulangi komitmen terhadap kerajaan? Mengapa disisihkan ahli-ahli parlimen? Fikir-fikirkanlah. Ada masalah antara kepimpinan tertinggi dengan ahli-ahli parlimen UMNO, and something is happening. Sesuatu sedang berlaku. So saya terbaca satu lagi kenyataan Ketua Penerangan Pemuda UMNO. Dia kata
perjanjian itu, bond itu terpakai, ia tidak berkait dengan Akta Anti Lompat Parti. Saya nak cabar Ketua Penerangan Pemuda UMNO jelaskan kepada kami apa kaitan perjanjian itu dengan Akta Anti Lompat Parti. Adakah apa kaitannya? Cuba jelaskan. Jelaskan bagaimana perjanjian itu tidak what you call dikaitkan dengan Akta Anti Lompat Parti. Saya nak tahu sebab ini kenyataan yang lawak lah. Kemudian dia kata tidak boleh dicabar di mahkamah. Mana tak boleh dicabar di mahkamah? Kalau tak boleh dicabar di mahkamah, lagilah senang. Ya, Jo MP tak payahlah bayar 100 juta kan. Jo Zahid tak boleh cabarlah di mahkamah. Semestinya kalau depa ugut MP, mestinya depa ni berniat nak cabar di mahkamah. Kemudian hang kata tak boleh cabar di mahkamah. Kalau tak boleh cabar di mahkamah, MP jangan bayarlah, habis cerita kan. Sebenarnya hal-hal berkaitan dengan parti tak boleh dicabar di mahkamah. Tetapi kalau ada satu perjanjian perundangan, perjanjian tu boleh dicabar di mahkamah. So I don't know sejak bila Ketua Penerangan UMNO ni sudah jadi Ketua Penerangan Pemuda UMNO ni sudah jadi satu pakar undang-undang, dan undang-undang mana yang dia pakai. So anyway, wujud satu tahap kecemasan dan keterdesakan yang saya rasa terang lagi bersuluh. Dan masakan ada asap kalau tak ada api. Faham kan? Faham lah. Okay. So saya akan ada satu lagi live lewat malam ni. Kalau rajin boleh tonton lah. Ini berkenaan dengan IHR. Okay. So sehingga kita berjumpa ya di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.